Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Sejuk, gigil kat sini. Jam 9 lebih di Malaysia ni. Tapi kita nak bersama dengan seorang tetamu yang di luar negara. Tapi kat sana panas, 12.5 hari lebih kurang waktu di sana di Liverpool. Bersama dengan saya sebentar lagi Puan Alia Mohamad, pelajar bidang fisiologi kardiovaskular di Liverpool yang menganjutkan pelajaran di luar negara di Liverpool John Moores University sejak tahun 2015. Dan bersama dengan saya sekarang di talian Puan Alia Mohamad. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama dengan kita untuk cerita mengenai bagaimana agaknya perasaan teruja saya ni cerita mengenai cerita Puan Alia yang tular sekitar 2018-2019, cerita mengenai bagaimana dengan pemain Liverpool. Aku kejap lagi. Okey. Ceritanya Puan Alia Mohamad ni asal orang Kedah, okey, berhijrah ke Liverpool untuk melanjutkan pengajian di Liverpool John Moores University. Okey, di peringkat doktor falsafah dalam bidang fisiologi kardiovaskular. Bagaimana perjalanan daripada dari Malaysia, lepas tu melanjutkan pengajian di sana dengan keluarga di sana kan Puan kan? Dengan keluarga, alhamdulillah semua bersama. Assalamualaikum. Terima kasih Faiz. Alhamdulillah, saya Alia Mohamad. Saya merupakan di Malaysia, saya merupakan terapi sukan di Institut Sukan Negara. Saya melanjutkan, selepas itu saya melanjutkan pelajaran saya di Liverpool John Moores University pada di peringkat PhD di bawah pinjaman MARA. Bermula pada akhir tahun 2015 hingga sekarang, dan saya berada di peringkat terakhir penulisan saya, insyaAllah. Kajian saya melibatkan kardiologi fisiologi sukan di sini, berkaitan dengan elite footballers. Okey, Puan Alia di sana sedikit. Puan Alia di sana bersama dengan suami, 3 orang anak, berhijrah ke sana. Lepas tu video yang tular tu saya tengok pada sekitar tahun 2018-2019 mengenai Inside Training bersama dengan pemain Liverpool FC. Ceritanya bagaimana pelibatan Puan Alia bersama dengan kelab bola sepak terkenal Liverpool FC. Dengarnya bersama dengan Profesor Dr. John Semero yang membawa Puan masuk ke dalam dunia tersebut. Kajian PhD saya sendiri berkenaan dengan fisiologi jantung pemain bola sepak. Yang elite dan kategori research saya elite kerana dia bermain di peringkat Premier League. Jadi elite Profesor John Semero, profesor saya meninggal masa COVID. Elite Profesor Semero adalah merupakan team supervisory saya dan merupakan sport kardiologi yang dilantik oleh England FA untuk sebagai sport kardiologi Liverpool FC. Sebenarnya Late Profesor Semero bukan sahaja dengan LFC. Dia terlibat dengan banyak lagi tim bola. Sebenarnya bukan sahaja tim bola, dia juga terlibat dengan rugby England, pasukan basikal England, Sky. Kita orang terlibat juga dengan water polo wanita England. Kalau tanya pasal pelibatan, bukan di LFC saja. So saya Transmere Rovers, Derby, Everton, kira banyak lagi yang saya berkelibatan lah dengan dia betul dengan peluang tim supervisor, dengan peluang yang diberi oleh tim supervisor saya. Alhamdulillah. Sebelum Puan berhijrah ke Liverpool, ceritanya mengenai Puan salah seorang pakar terapi sukan di Institut Sukan Negara ISN. Sudah dikenali ISN bukan calang-calang tempat, fasilitinya yang lengkap. Teknologi tinggi. Apa rasanya daripada pengamatan dan juga pengalaman Puan yang Puan lihat nampak di luar negara untuk ditambah baik? Apa yang perlu diperbaiki lagi di Malaysia ni?
yang saya dapat terlibat secara langsung di sini dan apa yang saya dapat bandingkan dengan di Malaysia, kita mempunyai pakar-pakar di sini, kita mempunyai pakar-pakar dan pakar-pakar di sini ramai. Di Malaysia kita mempunyai pakar-pakar sukan, cuma pakar harus selari dengan perkembangan sukan. Jadi dari segi pakar kardiologi sukan saja ya, apa yang saya lihat, pakar kardiologi sukan di sini ramai, tapi untuk melakukan cardiac screening di England ni hanya pakar yang diiktiraf, certified oleh association sahaja yang boleh screen. Jadi sebab itu pakar yang di-certified oleh association ini di-insuredkan lagi. Jadi bagi saya untuk penambah baik di Malaysia, kita certifiedkan pakar-pakar kita ni. Tetapi cerita mengenai lebih lanjut mengenai bidang fisiologi kardiovaskular ni, apa yang mungkin Puan nak beritahu kepada penonton-penonton kita, bidang fisiologi kardiovaskular ni, apa yang Puan kaji, apa yang Puan belajar, nak bagi tahu kepada penonton-penonton lebih mendalam mengenai bidang ini. Terima kasih. Kajian yang saya buat adalah untuk melihat morfologi dan fisiologi. Tadi saya nak tengok structure dan fungsi dan gerak kerja jantung atlet ni, elite, untuk tengok adakah normal. Sebab kita tahu sukan, kita bagi contoh kita ambil bola ya. Regime exercise tu dah ekstrim. Jadi latihan, kita tahu jantung ni muscle. Jadi perubahan kepada jantung juga akan mengalami perubahan. Jadi kita nak tengok grey zone tu, kita panggil grey zone yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar. Macam kita nampak fit boleh main, tapi adakah jantungnya yang besar itu atlet heart yang kita panggil, adakah jantung itu adalah jantung yang normal, besar yang normal, ataupun ada underlying health diseases. Jadi itu sedikit lah pasal kajian yang saya buat. Baik, lepas tu cerita berkait dengan cardiac arrest dengan apa yang kajian Puan ni. Christian Eriksen, kejadian yang menimpa beliau ketika kejohanan Euro 2020, cardiac arrest. Dalam segi aspek sains sukan, kenapa kejadian tersebut menimpa Christian Eriksen? Berkenaan dengan Christian Eriksen, mulai pembacaan saya dan mulai kenyataan media oleh Profesor Sanjay Sharma yang merupakan head of sport cardiology ya di UK ni, perkara yang berlaku pada Eriksen ini adalah rare. Kita panggil rare case, di mana dalam kajian pernah berlaku, dan kejadian ini berlaku dalam satu nisbah 50,000. Bayangkan satu tu, macam masa Eriksen jatuh tu, impact dia dekat seluruh dunia yang melihat tu, impact dia devastating tau. Impact dia sangat traumatized. So bayangkanlah impact kepada ahli keluarga dia, impact kepada peminat. Bayangkan kalau jika Eriksen ni young athlete. Sebab itu pada tahun 1997 England FA dah mandatekan, England FA mandate ke semua player perlu menjalani screening berkala, cardiac screening secara berkala, daripada peringkat akademi hingga peringkat profesional lah. Tetapi bagaimana dengan risiko yang akan ditanggung oleh pemain bola sepak ataupun orang biasa pun boleh kena juga sebenarnya? Macam ni, kita berpotensi untuk dapat cardiac arrest ni jika kita ada underlying health issue tu. Jika kita ada faktor-faktor, for example, kita ada faktor-faktor genetik yang akan mengakibatkan sudden cardiac arrest. Sukan ini hanya mencetuskan sahaja, dia akan men-triggerkan saja. Jadi orang biasa boleh menghadapinya walaupun melakukan aktiviti running ke apa-apa, bermain badminton, sesiapa berpotensi. Jadi di England saja dalam in every 2 weeks
12 young adults akan mengalami sudden cardiac arrest. Bayangkan setiap 2 minggu 12 akan sudden cardiac arrest lah. Sebab ada underlying health isu ni. Sebab itu semua orang berpotensi, tak kira apa jenis sukan ataupun apa jenis level of athlete ataupun orang biasa, jika dia mempunyai underlying health issue ataupun jika dia mempunyai ciri-ciri yang lain, kira ciri-ciri yang akibatkan serangan jantung. Mungkin ada pencegahan awal ataupun rawatan yang kalau kita tengok semasa Erikson jatuh rebah tu, ada rawatan awal yang dibuat. Apa yang dilakukan sebenarnya? Okey, kejadian Erikson ni pernah berlaku pada Fabrice Muamba. Masa dia bermain untuk Bolton Wanderers lawan Tottenham. Pada tahun tu dia jatuh. Jadi masa ni prosedur adalah kita lakukan CPR. Lakukan CPR dan kita akan bawa hospital yang terdekat. Diorang perlu ada sport kardiologi berada setiap kali pemain bermain. Sebab tu masa my league supervisor akan berada di setiap game. Dan sport kardiologi ni yang saya sebut tadi tu certified, dan keputusan yang dibuat dan ditambah baik adalah mereka perlu pergi terus to the nearest cardiac hospital. Itulah saya nak cakap, kalau you cakap apakah yang perlu kita buat dari segi bila ini terjadi, dia bukannya you nampak CPR, you nampak tu, dia as a whole. Even tangki oksigen pun perlulah yang berkualiti. Kalau tak, game stop. Ada yang hidup, Alhamdulillah. Apa yang terjadi selepas bila mungkin boleh meneruskan kehidupan selepas cardiac arrest? Betul. Atlet itu mempunyai masalah jantung. Player tidak dibenarkan langsung untuk bermain. Jadi itu saja impact dia. Sebab itu keputusan pakar diinsuredkan, seperti Fabrice Muamba, dia tak dapat kembali. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk interview dia, berjumpa. Dia maklumkan bahawa selepas jadi itu anak jadi dia jalankan genetic test dekat anak dia. Anak dia pun mempunyai genetic disorder tu. Jadi anak dia tidak dapat melibatkan aktiviti dalam sukan seperti bola dan inilah. Cerita mengenai tamat pengajian nanti, bagaimana pengalaman Puan tu akan dapat dicurah bakti kepada negara ataupun nak meneruskan kehidupan di luar negara? Sebagai rakyat Malaysia, mestilah kita ada satu semangat untuk balik bakti kan kepada Malaysia. Semestinya mesti ada thoughts, macam saya cakap ni, saya nak share lah ini, tapi untuk saya share, saya perlu siapkan diri saya. Macam saya cakap tadi, untuk saya share ilmu, saya perlu siapkan diri saya menjadi pakar dalam bidang ni. Sebab saya dalam proses, saya masih belajar, ilmu saya belumlah lagi level pakar. Jadi saya rasa saya perlu menimba ilmu yang lebih dan mensiapkan diri untuk saya lebih suka gunakan untuk transfer teknologi lah, untuk transfer ilmu saya, untuk share ilmu saya di Malaysia. Tapi itulah saya memerlukan masa untuk menimba lebih banyak lagi ilmu. Nampak gayanya lama lagi kat luar negara tu. Kau rasa InsyaAllah menimba pengalaman tu. Salam suami kat sana. Dari kami di Bual Konti dan juga Malaysia. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Puan. Assalamualaikum. Okey, kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Bual Konti kembali dengan lebih banyak lagi selepas ini. Darah beku atau pembekuan darah yang berlaku kepada setengah-setengah individu, tetapi secara keseluruhannya ini adalah sangat jarang berlaku. It is extremely rare, dan ini adalah salah satu
kesan sampingan yang kita perlu tengok, look out for. Tapi dari segi risiko, ia hanya berlaku dalam 0.004%, iaitu 4 kes dalam 1,000 juta penerima vaksin. Amat rendah berbanding dengan faedah yang boleh diperolehi daripada vaksin. Baik saudara, petikan daripada kata-kata Neil Armstrong, I believe every human has a finite number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Maksudnya dia ada banyak ataupun dia rasa setiap manusia ada infinity degupan jantung, tetapi dia tak nak membazir masa untuk gunakan masa tersebut dengan sebaiknya. Begitulah kita ataupun saya akan bersama-sama dengan pelumba cilik. Yang ini bukan calang-calang. Bersama dengan saya pada malam ini, okey, adik Hakim Danish Ramli, pelumba mini GP, dan juga ibunya bersama dengan saya di talian, Puan Nur Hayati Abdul Razak. Okey, adik Hakim berusia 14 tahun, berasal dari Kuala Terengganu, dah bermain dengan motor dalam perlumbaan motosikal seawal usia 8 tahun. Adik Hakim. Bukan calang-calang orang boleh main motor ni. Lepas tu usia 14 tahun sekarang main di peringkat antarabangsa. Hebat adik Hakim, hebat. Pembabitan adik Hakim dalam perlumbaan motosikal seawal usia 8 tahun. Okey, 14 tahun dah main peringkat antarabangsa. Bagaimana sebenarnya adik Hakim mula? Siapa sebenarnya yang tunjuk ajar adik Hakim ni main motor? Lepas tu bawa ke pertandingan-pertandingan. Macam mana? Okey, saya ceritakan daripada awal. Dari awal, saya main pakai bike, ayah saya bawa. Okey. Dan selepas tu, saya pergi ke mini GP. Dalam mini GP tu ada 4 race dalam 4 pusingan. Jadi saya menang semua. Saya world champion. Dan tim tu juga bawa saya ke Asia Talent Cup, dan di Asia Talent Cup di tahun ini saya dapat nombor 3 round 1 dan round 2. Nombor 3 race 1 dan race 2, dan round 2 race 1 saya dapat nombor 7 dan round 2 saya dapat nombor 3. Dan selepas itu saya dibawa ke Eropah daripada Abang Fahmi, bawa saya ke Eropah dan saya melihat semua race CEV. Dan round 3 saya pergi race di European Talent Cup. Saya dapat peluang yang sangat berharga bagi saya. Alhamdulillah. Dan baru-baru ini saya dapat pergi race di Coppa Italia, Ovale. Dan di Ovale saya di race yang round yang terakhir dia, saya semua dapat nombor 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hebat adik Hakim. Bukan setakat hebat dalam perlumbaan motosikal, tetapi juga petah berkata-kata. Hasil didikan ibu ni. Ke mana kalau tak tumpahnya kuah, kalau tak ke nasi. Orang kata apa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yalah, baru setahun jagung dalam dunia sukan pemotoran. Sekarang usia 14 tahun, bersekolah di SMK Sultan Mansur Kuala Terengganu. Tetapi bukan calang-calang orang. Bakat yang dicungkil, bakat yang digilap. Nak cerita mengenai juara kejohanan pemotoran SIC Mini GP 2020 tahun lepas, adik Hakim kan. Lepas tu layak ke Asia Talent Cup ATC. Lepas tu dapat juga debut, dapat masuk pertandingan antarabangsa pada tahun ini 2021. Satu pengalaman yang baru, satu pengalaman yang berharga, satu pengalaman yang orang lain tak ada, adik Hakim. Jadi mungkin adik Hakim boleh kongsikan bagaimana perlumbaan kejohanan peringkat antarabangsa tu. Okey, perlumbaan di antarabangsa saya sangat happy, gembira. Semua sekali sepatutnya 8 orang. Okey. Jadi satu orang tu motor dia rosak, jadi 7 orang sekali. Seorang motornya rosak je. Yang itu adik Hakim beraksi dalam kelas GP2 190 junior.
Tak ada rasa gentar, tak ada rasa cuak ke adik Hakim? Bagi saya tak rasa apa. Okey. Sebab motor tu bagi saya macam serasi dengan saya, dengan motor tu. Sebab saya dah bawa motor yang lebih besar. Betul. Dan jadi saya bawa motor oval itu bodinya kecil, jadi ngam dengan saya. Jadi saya bawa motor tu sangat happy bagi saya dapat bawa motor tu. Enjoy bawa motor tu. Puan Nurhayati, bagaimana rasanya bila dapat tahu potensi anak, bila Hakim dapat berlumba usia dari 8 tahun dah digilap sehingga ke kejohanan antarabangsa untuk tahun ni. Adakah bagi Puan Nurhayati satu kelebihan ataupun tekanan untuk Puan, sebab sekarang dah nama dah makin naik. Lepas tu untuk kejohanan dan juga untuk jangka masa panjang, bagaimana Puan Nurhayati rasa? Okey, saya berasa gembira dan syukur alhamdulillah atas kemenangan saya selama ini. Daripada dari zaman start lagi hingga ke peringkat international, hari saya dapat podium. Alhamdulillah lah. Masa zaman pocket bike itu memang saya ikut lah. Okey. Dia dalam negeri Malaysia ni memang kita bawalah dia pergi race dari pengalaman. Pengalaman dalam pertandingan, apabila adik Hakim masuk pertandingan lepas tu menang dalam perlumbaan, bagaimana nak ceritakan bagaimana seorang ibu bangga dengan kejayaan anak? Memang saya bangga sangatlah atas kejayaan dia sama ni, sebab dia ni memang seorang yang kuat berusaha. Daripada zaman pocket bike lagi, dia memang training setiap hari. Kita orang training dia tentang dekat di Tagung Badak tu lah. Walaupun seorang-seorang dia memang tak bad mood lah. Tak mudah putus asa, dia nak race, nak training setiap hari. Memang semangat dia tu memang kuat lah. Daripada zaman pocket bike lagi sampai lah ke sekarang ni lah. Puan Nurhayati nampak perkembangan adik Hakim seawal usia 8 tahun yang masuk pertandingan antarabangsa sampai sekarang. Bila latihannya tu? Sebab sekolah. Sekolah waktunya siang. Lepas tu takkan nak training waktu malam? Biasa sebelah petang lah. Sebelah petang bila dia balik sekolah tu dia akan siapkan kita sekolah dia dulu. Petang tu kita bawalah pergi di Tagung Badak. Bawa sekali, ramai-ramai lah sekali. Sebabnya Hakim 4 beradik, Hakim anak kedua. Kakak tak main motor? Nama tu. Kakak saya tak main motor. Kakak dengan adik tak main motor, Hakim je lah. Jadi kalau tiap-tiap hari saya pergi dengan ibu bapa saya dengan adik saya yang 2 orang tu. Yang bawah tu. Okey. Hakim, dah habis Copa Italia, dah balik ke sini. Sekarang dalam tempoh kuarantin. Lepas ni perancangan jangka panjang, lepas ni ada race lagi ke? Bila tu? Untuk jangka panjang saya untuk tahun ni, saya ada lagi satu race di Spain, Valencia. Yang terakhir European Talent Cup. Dan untuk tahun depan saya akan ikut apa yang saya race. Dan bagi saya rasa saya akan race di Asia Talent Cup dan European Talent Cup. Dan saya berharap saya akan race lah di situ. InsyaAllah. Lepas tu menang, kita doakan adik Hakim menang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga-moga kejayaan mengiringi adik Hakim. Okey, kita ada Euro Talent Cup, ATC, ETC, apa beza ni? Di Asia Talent Cup, saya rasa saya dah laju. Tapi di European Talent Cup, rider Spain lagi lebih laju daripada saya. Tapi tak batas semangat saya. Saya cuba untuk mengatasi rider di Spain. Dan saya akan cuba sehabis baik untuk saya pergi lebih laju daripada mereka. Cerita mengenai perlumbaan tersebut, ada rahsia tak sebenarnya adik Hakim nak kongsikan dalam perlumbaan tersebut? Boleh menang pula 2 kali kejuaraan tu. Kejayaan saya di Copa Italia dibantu oleh pengurus saya, Abang Fahmi, yang bagi tunjuk ajar kepada saya untuk setting motor tu lebih baik untuk saya pergi untuk lebih laju. Dan di race Copa Italia juga saya ambil pengalaman ini untuk saya bawa dekat ETC, European Talent Cup, untuk bulan November ini, untuk saya improve lagi diri saya untuk saya pergi lebih laju. Saya macam salah orang lah temu bual. Ini bukan temu bual budak tingkatan 2 ni. Ini macam temu bual pelumba motor yang memang telah pun berjaya di peringkat antarabangsa. Hebat betul adik Hakim. Puan Nurhayati, bila melihat perkembangan adik Hakim
bawa motor laju-laju, apa perasaan sebagai seorang ibu? Tak rasa berbahaya ke? Tak rasa takut ke? Gerun ke? Macam mana? Mungkin ada persediaan yang dilakukan sebelum perlombaan ke macam mana? Ya, masa baru-baru tu memang rasa takut. Tapi sekarang ni dah okey lah sebab yang kita bagi dia training. Jadi daripada awal tu dia dah training macam mana cara nak buat motor, macam mana nak ambil selekor apa semua tu. Dia dah belajar daripada awal, jadi tak rasa takut sangat lah. Bila dia race kat luar negara tu, kita yakin dia boleh buat lah. InsyaAllah, diiringi lagi dengan doa ibu bapa. InsyaAllah semestinya adik Hakim memberikan saingan yang terbaik dan mengharumkan nama negara. Lepas tu sudah semestinya beraksi di peringkat tertinggi. Itu yang diinginkan oleh setiap pelumba, adik Hakim, nak beraksi di pentas tertinggi. Tetapi kalau kita kat Malaysia ni, cerita mengenai Mat Rempit banyak kisahnya. Macam-macam ragam, macam-macam ceritanya. Kalau kita nak bagi tahu, adik Hakim nak bagi tahu kepada Mat Rempit di luar sana, nasihat adik Hakim, jangan jadi mat rempit. Memang banyak remaja suka merempit di luar sana. Dengan ibu bapa perlu bagi tunjuk ajar dorongan yang betul supaya kalau kita nak berlumba, berlumbalah di jalan di dalam litar dengan betul. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang betul supaya anak-anak tidak merempit di luar sana. Kalau nak bermain motor secara profesional, pergilah bermain motor di dalam litar. Dan tahun ini akan ada program overlay, dan program overlay itu adalah baik dan bolehlah hantar anak mereka ke program tersebut, dan program tersebut akan bawalah anak-anak itu kepada peringkat yang lebih tinggi. Mungkin ada pesanan kepada ibu bapa di luar sana untuk bawa gilap potensi anak-anak untuk membawa ke sukan pemotoran secara profesional, Puan Nurhayati? Kepada parents di luar sana yang mempunyai anak yang berbakat tu, sokonglah mereka dan bagi semangat dekat dia. Jangan bagi dia perkasa, sebab anak-anak yang berbakat ini akan diketengahkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan career, dengan sukan yang dia minat tu lah. Akan pihak yang bawa dia ke peringkat lebih tinggi lagi lah. Tapi akademi sekarang ni SSC bawa dia sampai ke peringkat international lah. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan World Conti pada malam ini, juga dengan Puan Nurhayati Abdul Razak, ibu kepada adik Muhammad Hakim Danish Ramli yang bersaing di peringkat antarabangsa untuk saingan mini GP. Wah, terbaik adik Hakim. Untuk November nanti ada perlumbaan lagi di Spanyol, Vita Valencia. Kita doakan kejayaan adik Hakim, insya-Allah menempuh kejayaan di peringkat antarabangsa untuk perlumbaan yang seterusnya. Terima kasih banyak adik Hakim. Terima kasih banyak Puan Nurhayati. Perkongsian pada malam ini sedikit sebanyak membuka kepada rasa kita nak belajar dengan lebih tinggi, nak menjadi lebih baik, dan jangan lupa untuk kita sentiasa ingat tanah bumi air tercinta kita ni, bumi Malaysia. Sampai kita jumpa lagi minggu hadapan, hari dan juga waktu yang sama dalam Bual Konti, bukan sembang biasa. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.